Hambali berpendapat bahawa binatang yang dimakan dagingnya adalah najisnya tidak mencemari seseorang itu, tidak mencemari. Najisnya itu tidak tercemar dan tidak digolong sebagai najis mutawassithah. Najisnya itu tidak memberi kesan kepada, iaitu kekotoran pada badan ataupun pakaian ataupun kapal, tidak. Melainkan binatang itu tidak dimakan. Kucing tidak dimakan. Ya, kucing tidak dimakan. Kucing kalau kencing maknanya najis. Orang tidak dimakan orang itu, maka kencingnya dan najisnya ialah najis. Tetapi burung merpati boleh dimakan, maka burung merpati tai-tainya yang mengenai kapal bila dikering pun boleh diangkat-angkat, disapu-sapu, dan itu sudah pun memadai. Kalaupun dalam keadaannya dia itu sembahyang di atas ketulan-ketulan burung merpati punya tai itu yang sudah pun menjadi ketulan-ketulan yang kering, itu juga diharuskan mengikut fahaman mazhab Hambali di Arab Saudi. So, itu ada sedikit bezanya di antara mazhab Hambali di Arab Saudi dengan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya walaupun binatang itu halal dimakan dan boleh disembelih dan dimakan, tetap najisnya dikira kotoran dan tidak boleh kena kepada kapal yang suci. Mutawassithah, najis mutawassithah. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan ia sebagai suatu perkara yang dimaafkan, dikira sebagai suatu perkara yang dimaafkan. Buktinya dia berdalilkan Nabi telah pun menyarankan kepada satu kabilah yang mengadu sakit dan penyakit itu, disarankan oleh Rasulullah untuk mereka meminum, iaitu daripada air kencing unta, air kencing unta. Dan rupa-rupanya seorang doktor namanya Dr. Fatin daripada Universiti Riyadh telah membuat kajian, memang benar-benar kencing unta itu mempunyai bahan dan unsur-unsur yang boleh mengubat dan merawat penyakit leukemia. Penyakit leukemia, ya, penyakit leukemia. Pelik kan? Sedangkan dia najis, tetapi rupa-rupanya masih ada di sebalik, kita katakan, saki-saki baki dan juga sisa-sisa yang menjadi tumbuhan dan pembuangan daripada unta itu membawa faedah dan kebaikan kepada manusia. Kalaulah dia punya lemak aja, dagingnya, tulangnya telah lah, betul lah, susu dia kan memang bagus lah. Tapi sampai kepada kencingnya itu juga boleh memberi faedah dan dijual. Tuan-tuan jangan pelik, kadang-kadang dijual di ladang-ladang dan tempat ternakan unta, itu kencing unta. Dan daripada dalil inilah menunjuk kata bahawasanya unta itu boleh dimakan dan kencingnya itu juga dibenarkan oleh Rasulullah untuk satu kabilah ini untuk meminumnya, Oleh demikian mereka berucap, kalaulah dia itu najis, tentulah Rasul tidak suruh meminum daripadanya. Itu hanya kita membuka minda kita. Bukan saya ingin menyebabkan kita ini seolah-olah menjadi, orang kata, dilema dan menjadi ucap kacir pula kita punya mazhab Syafi'i, tetapi sebagai membuka minda bahawa di sana ada fahaman dan qaul-qaul yang agak berbeza, dan kita seharusnya ada juga minda yang agak terbuka menghadapi Ahlussunnah wal Jamaah yang berbagai-bagai mazhab, yang berbaki tiga lagi, itu Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Kita ialah mazhab Syafi'i. Dan semua mazhab yang empat itu ialah di bawah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita diberikan ingat bahawa hendaklah kita moga-moga bersama-sama dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak mengikut Syiah dan tidak mengikut kumpulan-kumpulan yang Qadianiyah dan seumpamanya. Ya, betul. Jadi setakat mazhab Hambali, mazhab Hanafi itu tidak mengapa. Kemudian pergi kepada perkara yang selepas daripada tajuk suci ataupun taharah. Yang kedua, syaratnya
masuknya waktu